Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama sekali lagi dengan dakwah BPK Malaysia pada pagi ini, yang mana pada pagi ini kita akan membicarakan slot bicara da'i bersama dengan dua panel. Mereka juga merupakan sahabat kenalan kami dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti dakwah dan juga khususnya di pedalaman Sabah dan juga di pedalaman Sarawak, insya-Allah. Jadi saya ingin memperkenalkan panel-panel kita pada pagi ini. Yang pertama Ustaz Syazwan, Ustaz Syazwan Khamis, dan yang kedua insya-Allah kita perkenalkan panel kita yang kedua, saudara Ansyah. Assalamualaikum Ustaz Syazwan. Assalamualaikum Ansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insya-Allah pada pagi ini kita nak bicara da'i, bicara santai lah ya. Pagi-pagi kita pun masih lagi dalam mood nak mencari suatu kesenangan di permulaan hari yang baru. Dan kepada semua penonton-penonton yang bersama-sama yang menunggu lama kami untuk bicara slot pada pagi ini, saya mohon maaf di atas kesilapan teknikal pada pagi ini dan agak kelewatan sedikit untuk siaran langsung pada pagi ini. Sepatutnya kita bersiaran pada jam 9 dan insya-Allah live kita akan berlangsung selama 1 jam paling kurang, dan ada soalan-soalan daripada saya, daripada moderator, dan akan ada soalan-soalan daripada penonton kalau diajukan kepada pihak panel, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak masuk kepada slot soalan, mungkin sebaiknya kita memperkenalkan panel-panel kita kepada audiens. Audiens kita pun nak kenal siapa Ustaz Syazwan, siapa Ustazah Aisyah ni, siapa dia. Okey, kita bermula dengan Ustaz Syazwan. Ustaz Syazwan, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustaz Syazwan mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit dan menceritakan sedikit pengalaman dah berapa tahun duduk di Sabah dan sudah berapa lama menjalankan aktivis dakwah di Sabah ni, insya-Allah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibal subhana wa tayr wa kunna fa'ilin. Yang saya hormati Al-Fadhil Moderator Saudara Akmal, sahabat penulis saya Cik Aisyah binti Abdul Halim, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah pada pagi yang barakah ini saya nak berkongsi sedikit lah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Moderator tadi berkaitan dengan kegiatan dakwah saya yang masih lagi diibaratkan masih lagi dalam keadaan setahun jagung lah. Baru lagi nak berjinak-jinak, tak macam dengan sahabat penulis saya ni. Dia memang hardcore berbanding saya. Nama yang diberi oleh ibunda dan ayahanda Muhammad Syazwan bin Khamis. Kampung di Changlun, Kedah Darul Aman. Sudah pun berumah tangga dan mempunyai 3 orang cahaya mata, hero semua. Alhamdulillah. Dan saya merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Dan bermulalah permulaan jalan dakwah saya di bumi Sabah, negeri di bawah bayu ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada awal tahun 2015. Masa tu isteri saya mengajar sebagai guru lah di Pulau Banggi, Kudat, Sabah. Daripada tahun 2015 tu saya banyaklah berulang-alik ke negeri Sabah, dan dalam hati ni tak pernah pun terdetik, tak pernah pun terlintas kata diri ni nak ke Sabah. Dan dalam sejarah keluarga sekalipun, saya di antara anak sulung, cucu sulung, anak menakan sulung,
yang paling jauh daripada keluarga. Yang paling jauh merantau lah. 2015. Dan pada saya duk berulang alik ke Sabah tu, jumpa dengan isteri. Masa tu saya tak sepenuhnya lagi lah, lebih pada ziarah, jalan dan sebagainya. Takdir Allah telah pun mengubah segala-galanya pada 28 Februari. Seingat saya, pernah tu 28 Februari 2016, itulah titik permulaan hijrah saya dari negeri Kedah ke negeri Sabah. Di atas beberapa komitmen keluarga, tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya buat istikharah, minta nasihat daripada keluarga, minta nasihat daripada ahli ulama asatizah. Maka bermulalah penghijrahan saya ini ke Sabah pada awal tahun 2016, sampailah saya dah balik semula ke negeri Kedah. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Dan saya sekarang ni dah balik menetap semula ke negeri Kedah pada awal tahun baru ni. Tapi walaupun saya dah balik ke negeri Kedah, Sabah tetap di hati. Sebab di antara banyak perkara yang saya belajar di dalam kehidupan saya ni, dari sudut kehidupannya, dari sudut bermasyarakatnya, banyaklah yang saya ambil ruang dan juga peluang keberadaan saya semasa di Pulau Banggi ni lah. Sebab Pulau Banggi ni besar. Untuk makluman moderator, Cik Aisyah pun pernah sampai, dan ada lagi lah beberapa orang sahabat yang pernah menjejakkan kaki ke Pulau Banggi. Pulau Banggi ni satu pulau yang sangat besar, lebih besar pada Pulau Pinang, lebih besar pada Pulau Langkawi, dan kepadatan penduduk di sana hampir 30,000 orang. Tapi dari sudut suasana, prasarana, kemudahan asas di sekeliling ni adalah dalam keadaan yang tidak berapa baik lah. Ada masalah elektriknya, ada masalah airnya. Tahun pertama saya duduk di Sabah, tu yang saya tak boleh lupa. Masalah ayak ni daripada awal saya duduk sampai raya puasa. Tak ada ayak. Kena ambil ayak telaga, bawa dalam bulan puasa dengan panas dan sebagainya. Allah Akbar. Memang menguji kesabaran jiwa dan raga lah. Dengan anak masih lagi kecil pada waktu tu. Dan saya mesti ingat, pagi 30 liter, tengah hari 30 liter, nak agak maghrib 30 liter. Allah, memang jam lah. Itu yang memang saya tak boleh lupa. Memang setiap hari. Ada satu masa dalam keadaan yang tak ada ayak paip. Memang terpaksa buat macam tu lah. Harap air hujan dan sebagainya. Teringatlah kenangan ibu ayah kalau mereka bisa duduk di zaman tahun 70-an, dia akan merasai suasana yang seperti itu di Pulau Banggi. Wallahualam. Baik. Allah. Baik. Tadi perkongsian daripada Ustaz Sazwan, pengalaman beliau, saya kira hampir 6 tahun. Betul Ustaz? 6 tahun di sana? Ya. Dan sekarang Ustaz balik sebentar sahaja di Semenanjung ataupun akan kembali semula di Sabah? Kalau ikut tu, saya akan balik semula ke negeri Sabah lah. Sebab saya dapat mandat satu tanggungjawab yang sangat besar lah. Pada masa yang sama, saya memegang taklif, satu tanggungjawab sebagai setiausaha Madrasah Tarbiyah Al-Islam Darul Hidayah di Pulau Banggi. Sebuah pusat pengajian, sebuah pusat pendidikan yang diasaskan oleh Al-Fadil Tuan Guru Haji Johari bin Murad, seorang tuan guru dari negeri Kedah yang mempunyai pusat pengajiannya juga di Kedah, di Sungai Mati, Langgak, Kedah. Dan saya pun akan balik juga, akan pantau keadaan pembangunan di sana dari masa ke semasa. Cuma sekarang ni masalah COVID, pandemik COVID-19 ni masih lagi ada di negara kita. Terpaksa tangguh dululah niat tu, mungkin tahun depan lah insya-Allah. Kita doakan sama-sama wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Baik, berkenaan madrasah tu nanti kita akan masuk kepada soalan berkenaan. Jadi kita nak beralih pada saudari Aisyah, Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah pula bagaimana pengalaman berada di bumi Sabah, dan sudah berapa lama Ustazah Aisyah sudah bergelumang dengan aktiviti dakwah di sana? Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Abdul Halim. Saya mula terjebak dengan dakwah di Sabah ni disebabkan oleh saya ni kira half blood
orang Sabah. Separuh tu Sabah, separuh tu Semenanjung. So, tapi mak ayah saya memang dah sekian lama membuat gerakan dakwah di Sabah. Tapi saya sendiri tu hanya pada awalnya hanya macam celuk-celuk je. Waktu cuti sekolah ikut masuk kampung, buat bubur lambuk. Lepas tu bila dah masuk zaman college, zaman universiti itu lagi sibuk, membuatkan saya tak berada di Sabah sehinggalah zaman saya bekerja. Bila masuk zaman bekerja, walaupun bekerja dengan NGO, walaupun saya bekerja dengan NGO, tapi saya tidak melibatkan diri dengan dakwah di Sabah. Sampailah ketika saya mengikut saudara Akmal untuk program Kembara Dakwah Backpackers di Indonesia selama 2 minggu. Balik daripada Kembara Dakwah Backpackers 2016 tu, ayah saya sakit. Ayah saya sakit bulan Syawal. Sebulan berada di hospital. Sepanjang Syawal, mula daripada malam, saya ingat mula daripada malam 1 Syawal tu, habis dia buka puasa yang 1 Syawal tu, sampailah 30 Syawal berikutnya, ayah saya berada di hospital dan boleh discharge. Alhamdulillah, waktu boleh discharge tu memang ayah masih tak larat, tak boleh nak keluar masuk kampung. Tapi yang beruntungnya kami, anak-anak waktu tu walaupun hanya datang ziarah ayah, tapi Umi beri kami peluang untuk keluar masuk kampung walaupun sekejap. Disebabkan ayah tak masuk kampung, jadi kami pula yang mengganti. Masa tu mula ada spark lah dalam diri saya, yang mana saya dah buat kerja-kerja kemanusiaan di Semenanjung terutamanya, dan target saya untuk kerja-kerja kemanusiaan waktu tu adalah kepada golongan pelarian. Kemudian saya juga ikut untuk program-program kemanusiaan di luar negara. Tapi kenapa saya tidak mengotorkan tangan saya untuk dakwah di Sabah, untuk hal-hal kemanusiaan di Sabah. Jadi masa tu bila saya dah mula keluar masuk kampung 2016 tu, saya mula rasa macam okey, saya kena buat sesuatu. Saya kena buat sesuatu, saya kena balik. Nak tak nak saya kena balik, saya kena menetap. Sebab Sabah bukan satu negeri yang kecil, bukan satu hari habis. Dia satu negeri yang sangat besar, dan bila kami pergi ke satu-satu tempat, target masyarakat tu berbeza. Contohnya, kalau kita pergi di bahagian pergunungan, itu adatnya berbeza, bahasanya berbeza, suasana kampungnya pun berbeza. Lain pula bila kita pergi di kawasan perairan Sabah. Bila kita pergi ke perairan Sabah, itu pula perumahannya di atas air. Masyarakatnya makanannya ikan, sotong, seafood lah maksudnya. Tapi bila kita pergi gunung, kita tak jumpa ikan tu. Ikan tu adalah satu makanan yang sangat special bila kita pergi gunung. So macam, okay, ini adalah satu keistimewaan dakwah di Sabah dan hal-hal kemanusiaan di Sabah yang saya tak dapat dekat tempat lain. Walaupun saya pergi ke luar negara, saya pergi ke negeri-negeri lain di Malaysia sendiri, tapi suasana di Sabah tu adalah satu suasana yang memang subhanallah, Allah bagi keistimewaan untuk semua penduduk ni. Allah. Yang di pedalaman lain, di perairan pula lain. Itu macam membuatkan saya sangat terikat lah hati saya untuk dakwah di Sabah. Alhamdulillah. Di situlah mula saya mencubakan diri.
Baik, tadi dah ada sedikit perkongsian pengalaman Ustaz Syazwan dah 6 tahun, Aisyah pun saya kira hampir juga 5-6 tahun di sana, dan permulaan beliau bersama dengan keluarga, dan awalan program dakwah itu telah dilaksanakan oleh ibu dan ayahnya. Jadi untuk Ustaz Syazwan, kita nak tanya jugalah, kadang-kadang ada juga persepsi ataupun masyarakat daripada Sabah sendiri kan, apabila kita sebagai aktivis luar Sabah ni. Jadi Ustaz dan Aisyah lah, saya nak tuju pada Ustaz dulu. Bagaimana tindakan ataupun persediaan Ustaz sebagai aktivis dakwah sebelum terjun ke dalam bidang dakwah ataupun aktiviti penyelaman dakwah di Sabah tu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Moderator. Mengenai soalan yang ditujukan tadi, di antara persediaan lah untuk saya menghadapi masyarakat yang bagi saya pada permulaannya sangat asing, sebab saya bukan berasal dari negeri Sabah. Jadi orang kampung ni, saya cerita mengenai keadaan saya ketika mana saya berada di Pulau Banggi. Kali pertama saya menjejakkan kaki di sana dengan keadaan saya memakai kopiah dan sebagainya. Ada kalanya pakai jubah, ada kalanya pakai baju rehan dan sebagainya. Cara pemakaian kita ni sedikit sebanyak orang kampung jadi pelik. Asal buh lebay. Sebab dia asal buh lebay, pakai jubah, pakai baju rehan, orang akan kata kita ni puak tabligh lah. Jadi dia akan merasakan satu benda ni pelik. Dia kata, siapa dia? Jadi dia akan tengok, memang akan ada perasaan curiga tu sangat tinggi lah bagi orang-orang yang di sana. Jadi nak mengurangkan rasa curiga tu, saya cuba bergaul dengan masyarakat yang ada di sekeliling tu. Saya cuba masuk ke kampung-kampung, saya keluar masuk dan sebagainya. Saya banyak bergaul dengan sahabat-sahabat di Jahin. Ada aktiviti yang berkaitan dengan kemasyarakatan, menguruskan jenazah, ada kenduri kendara dan sebagainya. Di situlah saya belajar. Orang kampung ni macam ni. Masuk, kata kita kena masuk dalam apa jua keadaan sekalipun, mau ataupun tidak mau, inilah madu'u kita. Macam mana kita nak menarik orang kampung ni supaya tak takut dengan kita. Sebab walaupun sana majoritinya Islam, 65% hampir ke 70% lah masyarakat di sana ni beragama Islam, tapi kehidupan mereka ni sedikit sebanyak tidak mengamalkan ajaran yang sepatutnya yang dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ni jugalah kena memainkan peranan lah. Jangan sampai pada satu tahap orang yang kita dekati itu terasa hati dan lama kelamaan mereka ni jauh dengan kita lah. Itu sikit sebanyak lah apa yang saya boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat dan juga sahabat-sahabat yang ada pada pagi ni lah. Allahuakbar. Baik, itu kalau kita sudut daripada persediaan dan tindakan setiap aktivis yang nak menggerakkan aktiviti di sana. Okay, untuk Aisyah, Aisyah masih lagi berada di Sabah ketika awal pandemik, dan ketika pandemik PKP yang kedua pun Aisyah masih lagi di Sabah sebelum Aisyah datang ke Semenanjung dan sangkut di Semenanjung. Jadi bagaimana gerak kerja dakwah yang Aisyah khususnya ataupun bersama dengan aktivis ataupun bersama dengan NGO yang cuba Aisyah cuba lakukanlah dakwah ketika waktu pandemik itu. Bagaimana caranya, bagaimana pelaksanaannya? Dipersilakan. Baik, waktu pandemik berlaku, mula bulan akhir 2019, itu saya masih berada di Sabah. Dan bulan Februari pula saya sempat ke Filipina. Waktu tu memang COVID tengah memuncak, yang memang tengah teruk sangat dekat China semua waktu tu kan. Kemudian saya balik ke Sabah semula, dan ada di awal pandemik tahun lepas yang mana kita semua tak boleh bergerak langsung, aktiviti ekonomi pun tak bergerak langsung.
itu masa bulan 3 sehingga bulan 6 setiap saya tahun 2020, yang mana rasa-rasa macam dunia berhenti sekejap. Masa tu lah waktu yang sangat kronik, bermulanya waktu yang sangat kronik dan rentetannya berlaku sampailah sekarang. Selepas bulan 6 tu saya balik ke Sabah dan saya teruskan kerja keluar masuk kampung apa semua. Tapi sama keadaan di Sabah waktu pandemik ni, kita banyak tak boleh bergerak merentas daerah, which is daerah di Sabah tu satu-satu daerah tu sangat besar, macam satu negeri lah kiranya. Dan bila kita nak sampai ke satu-satu kampung tu, itu bukan satu perjalanan yang singkat dan mudah. Terutama bila kita kena sampai ke satu-satu kampung, kena pakai boat, kena lalu jalan gravel, jalan yang tak berturap. Kalau di tempat Ustaz Syazwan itu lebih mencabar lagi, yang sampai kena jalan kaki 1 jam paling dekat. Tapi 1 jam dia bawa beras ni. Okey, alhamdulillah saya tak perlu bawa beras, tapi saya perlu kenderaan saja. Saya perlu boat, saya perlu 4-wheel drive untuk sampai ke satu-satu tempat lah. Dan di Sabah sebelum musim pandemik dan di musim pandemik pun kami sudah mula dengan operasi berpusat. Contohnya di daerah Tuaran. Pusatnya adalah Pondok Tarbiyatul Nisa sendiri. Bila kita masuk ke daerah Pitas, maka kita akan ada rakan da'i yang berada di sana, yang memang orang sana, yang tahu masyarakat di sana. Jadi mereka ni lah yang menjadi pusat kita di sana. Ada yang pusat tu sebagai orang perorangan, ada yang pusat tu sebagai satu madrasah atau satu institut. Di Pitas kita ada Pondok Luqmanul Hakim. Kemudian bila kita ke Ranau, kita ada Rumah Transit Mu'alaf Sabah. Bila kita ke daerah Kedingau, kita ada Madrasah Nur Ikhwan. Bila kita ke Tambunan, kita ada sahabat-sahabat sekeliling kita. Yang mana jaringan ni lah yang sangat berguna di musim pandemik dan sebelum musim pandemik pun. Mereka ni lah yang bantu kita banyak keluar masuk kampung apa semua. Tapi bila di musim pandemik, masyarakat kampung tu datang pada mereka. Bila masyarakat kampung datang, kita sangat kalau yang datang tu waktu dia tak ada masalah, maksudnya macam tak terdesak, itu tak ada masalah sangat lah. Tapi bila yang datang tu dalam keadaan terdesak, itu sangat keadaan tu kadang sangat menyayat hati. Kadang ada da'i-da'i kita ni yang pergi ke rumah-rumah mu'alaf atau asnaf atau anak yatim. Memang kadang-kadang orang kampung ni dia tak cerita masalah dia dan dia malu nak cerita masalah dia. Jadi ada keadaan-keadaan yang kami terpaksa jenguk ke dapur mereka sendiri. Yang sangat sedih tu, kadang bila kita sampai ke dapur dia, kita tak tahu yang itu dapur sebab tak ada barang masakan langsung. Jadi bila kita tanya, kau makan apa? Dia akan bagi tahu, oh dekat luar tu ada pucuk ubi. So nanti bila dia nak makan, masa tu dia akan cabut. Dia sangat, orang-orangnya sangat minimalis lah bagi saya. Sangat minimalis, sangat berkecukupan sahaja. Tapi yelah, ada satu tahap yang memang diorang tak ada bekalan langsung, sampai beras tu terpaksa dibuat bubur berhari-hari. Itu di musim pandemik lah. Sampai sekarang pun masih berlaku keadaan-keadaan tu.
Yang mana bila kami masuk ke kampung-kampung ni, dai-dai yang berada di kampung-kampung lah, mereka lah yang sangat berperanan, yang sangat mengenali masyarakat mereka, orang kampung mereka, jiran-jiran mereka. Mereka lah yang masuk dan mereka ni kenal pasti siapa orang yang perlu. Dan kadang-kadang okey, ini suasana yang sangat berbeza di Sabah lah. Kalau kita di tempat lain mungkin agak hairan dengan keadaan ni. Tapi bagi kami di Sabah, bila dalam keadaan musim pandemik ni terutamanya, kau Islam ke, kau tak Islam ke, kau adalah keluarga bagi kami. Jadi kami akan juga mengambil berat tentang orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi kita punya target orang untuk menyampaikan bantuan tu tidak terhad kepada orang Islam semata. Orang yang beragama Islam sahaja. Tapi kita juga beri pada orang-orang yang bukan Islam. Termasuklah ada juga yang kita beri kepada gereja-gereja. Itulah. Subhanallah. Maknanya di situ konsep dakwah ni bukan tertakluk kepada Islam sahaja, malahan dakwah tu harus juga diselami bersama dengan bukan Islam supaya gerakan Islam tu dapat dihayati melalui sikap dan akhlak kita itulah nanti insya-Allah. Jadi untuk Ustaz Syazwan pula sepanjang sudah berada di bumi Sabah dan juga menggerakkan aktiviti-aktiviti dakwah di sana, dan kita nak tahu jugalah bagaimana sambutan daripada pihak kerajaan ataupun Jabatan Agama Islam di sana. Adakah turut turun padang sama-sama membantu dalam menghalusi lagi gerakan-gerakan dakwah di sana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang disebutkan tadi, keberadaan saya di sana sedikit sebanyak dibantu oleh sahabat-sahabat yang berada di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Sabah lah. Termasuk dengan bantuan daripada pejabat daerah, ADO dan tokoh-tokoh tempatan yang banyak membantu saya dari sudut memberikan nasihat, memberikan bantuan dan banyak lagi lah supaya gerak kerja dakwah di sana ni dapat diluaskan ke setiap kampung, ke setiap tempat yang berada di pedalaman Pulau Banggi lah. Walaupun saya ni kalau ikut ni segan, malu, tapi oleh kerana tengok suasana masyarakat yang ada di sana tu membuatkan hati saya jadi tekad apa yang aku boleh buat, apa yang aku boleh bantu orang-orang kampung di sini. Walaupun kita ni tahu satu hari nanti kita akan balik ke tempat asal kita, dan kita cuba buat dengan sebaik mungkin apakah sumbangan aku kepada agama. Walaupun dia bukan Islam, tanggungjawab kemanusiaan tu kita kena fikirkan dia ni manusia. Ada rasa lapar, ada rasa dahaga, ada rasa penat, ada rasa sedih. Kita cuba santuni dengan sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah, jabat agama, ADO dan sebagainya ni memang sangat membantulah. Penerimaan tokoh-tokoh masyarakat, UPPM di sana pun Alhamdulillah banyak membantu dari sudut memberikan bantuan dari sudut kewangan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah perkara ini dapat diteruskan walaupun saya dah balik dari Pulau Banggi. Dan saya pun sampai sekarang ni pun masih lagi follow up dengan sahabat-sahabat yang berada di sana, sebab ada NGO yang ditugaskan di sana ni, Yayasan Amal Malaysia. Dan ada sahabat-sahabat da'i di sana daripada anak-anak tempatan inilah merupakan tunjang kekuatan utama di sana untuk saya terus menghubungi mereka lah, mengeratkan lagi tali silaturahim supaya kerja dakwah ini diteruskan sampai bila-bila. Wallahualam. Baik. Kalau tadi daripada peringkat kerajaan, daripada peringkat jabatan agama, saya masih lagi nak bersama dengan Ustaz Syazwan. Bagaimana pula kalau, yalah kita macam di Semenanjung, kalau contoh kita masuk di pedalaman kampung orang asli, kita harus berhubungan baik dengan Tok Batin. Jadi kalau macam pengalaman Ustaz Syazwan sendiri di sana, contoh di Pulau Banggi, bagaimana Ustaz Syazwan lakukan perhubungan
public relation dengan ketua kampung ataupun di sana saya tak tahu dia panggil ketua apa kalau di kampung itu. Bagaimana caranya? Saya cari ada seorang yang di sudut berpengaruh lah, ada credibility di sudut ketokohannya, dan Ustazah Aisyah sendiri pun kenal dengan orang yang saya akan maksudkan ini. Dia seorang yang bagi saya di kawasan Pulau Panggi ni, kalau orang sebut nama Si Guru, panggilan dia lah di sana, Si Guru ni bagi seorang guru silat lah. Dia ni Imam Basal bin Jijun. Saya sangat rapat dengan beliau dan saya anggap beliau sebagai ayah saya sendiri. Dan saya ke mana-mana pun dengan dia. Dan Alhamdulillah dengan tunjuk ajar daripada dia, saya mempelajari sudut belok apa yang berada di Pulau Banggi. Kalau masuk kampung ni kita kena buat apa. Kalau satu kaum yang contoh di bahagian perumahan atas air, macam mana kita nak kena buat. Masuk di kampung di bahagian pedalaman dengan orang dusun Bungki, macam mana nak kena buat. Jadi sebelum saya masuk ke satu kampung ni, saya tanya dia dulu. Imam Basal ni special, dia boleh cakap Kedah. Yang tu yang saya seronok kawan dengan dia. Masya-Allah. Walaupun dia asal orang Sabah. Ya, dia asal orang Pulau Banggi. Masya-Allah. Dia asal orang Pulau Banggi tapi dia boleh bercakap dengan dialog lorak Kedah dengan sangat baik, dan orang yang tak apa faham dengan Kerenah, perangai dia ni memang akan rasa hati lah. Orang Kedah tahu mana. Yalah. Ada tambahan Ustaz. Dia tak pernah pergi Kedah. Dia tak pernah sampai ke Kedah tapi boleh cakap Piau. Ini betul lah ni. Memang betul-betul. Allahu Akbar. Tapi dengan bantuan daripada Imam Basal dan masyarakat sekeliling jugalah, sikit sebanyak membantulah pergerakan nak masuk ke kampung dan sebagainya. Dan Alhamdulillah sepanjang saya berada di sana, nak cakap Kedah tak boleh. Kena belajar cakap Sabah. Tapi kalau nak minta cakap waktu-waktu macam ni tak boleh. Dia tak boleh nak tune. Jumpa orang Sabah insya-Allah automatic tune. Okey, baik. Tadi Ustaz Sazwan dah sebut berkenaan bahasa. Saya nak tanya pada Ustazah Aisyah juga. Adakah bahasa ni menjadi satu gap yang tinggi ataupun masalah yang tinggi ketika kita nak melaksanakan dakwah di sana, dan adakah memang satu keperluan setiap da'i itu ataupun aktivis untuk mempelajari sesuatu bahasa kaum itu untuk mendalami masyarakat di sana? Okey, ini soalan yang agak menarik. Saya bagi contoh beginilah, dan saudara aku bagi tu pun banyak berjalan ke luar negara apa semua kan. Bila kita ke satu-satu tempat yang asing orangnya daripada kita, tapi bila orang tu boleh bercakap dalam bahasa suku kaum tersebut, suku kaum tu akan jadi sangat terjun dan sangat memberi kerjasama dengan kita. Okey, kalau macam saya, peribadi saya sendiri, walaupun saya ni half blood orang Sabah, tapi wajah saya tak menunjukkan begitu. Jadi bila saya masuk ke kampung-kampung, orang akan awal lagi orang nak expect, oh ini bukan orang Sabah. Tak perlu letak macam expectation yang dia ni akan faham budaya masyarakat di Sabah apa semua. Jadi biasanya bila saya sampai ke satu-satu tempat, saya akan tengok sekeliling dulu, diam dulu apa semua. Nanti sebab saya biasa dengan soalan begini bunyi dia. Kau kaling kah? Apa Kau itu? kaling tu okey. Kaling dalam istilah Sabah ni dia bukan semata-mata keling India tu, bukan. Dan perkataan ni pada orang Sabah itu bukanlah satu perkataan yang rude, tapi perkataan ni dia sangat lurus, menjurus kepada satu kaum yang besar, termasuk Pakistan, India dan orang-orang yang belah-belah sana lah. Sebab pada awal tahun 60-an itu sangat banyak orang-orang daripada Pakistan, Afghanistan yang masuk ke Sabah.
yang mana mereka ni memang akan masuk ke Sabah dan orang memang akan panggil, oh Kaling, ini Kaling ni, orang Kaling. Walaupun dia Pakistan, Oh. walaupun dia putih, dia macam tu. So bila saya yang gelap ni lagilah kan. Jadi tapi itu tak menjadi masalah pada saya sebab bila saya dah mula bercakap dengan dorang, saya akan menggunakan dialek Sabah. Saya tak boleh sepenuhnya berbahasa ibunda ibu saya, iaitu bahasa dusun. Saya hanya boleh sedikit-sedikit saja. Contoh perkataan yang simple, makan, dari mana, nama, itu yang simple tu saya boleh untuk beberapa suku kaum lah. Dan itu sahaja pun dah sangat memudahkan pergaulan kita dengan masyarakat. Saya sangat kagum dengan seorang lagi pendakwah yang juga seorang tuan guru daripada Kedah. Walaupun beliau ni daripada Kedah, tapi bila beliau masuk ke satu-satu kampung untuk menerangkan konsep ketuhanan tu, beliau menggunakan bahasa suku kaum tu sendiri yang mana beliau belajar daripada anak-anak murid beliau. Masya Allah. Nama orang hebat kita ni, Masya Allah, Ustaz Johari Murad. Dan Ustaz Johari Murad ni ada pondok di Kedah yang mana pelajarnya dalam 500 orang, termasuk pondok, tahfiz dan sebagainya. Tapi yang hebatnya pendekatannya tu adalah yang mana dia masuk ke kampung dan dia menerangkan tentang konsep ketuhanan dan cuba bergaul dengan masyarakat dalam bahasa suku kaum itu sendiri. Setiap suku kaum ni bahasanya berbeza dan kadang bunyinya tak sama langsung dari suku kaum yang ni ke suku kaum yang lain. Walaupun mereka tinggal berdekatan. Contohnya dusun, suluk, murut, rumus, sungai, itu bahasanya semua sangat berbeza. Dan sangatlah memberi kemudahan kepada masyarakat dan masyarakat tu sangat kagum bila orang-orang luar boleh bercakap dalam bahasa mereka. Antaranya lagi yang memudahkan perjalanan dakwah ni adalah kita memahami budaya masyarakat. Sebab bila kita faham bahasa dia, kita akan mula faham budaya dia. Dan standard bahasa Melayu pula, itu sangatlah kita perlu rendahkan. Tak macam bahasa Melayu yang kita pakai sekarang ni pun, tidak. Kita perlu rendahkan lagi standard bahasa tu supaya dia sama standard dengan masyarakat di Sabah. Contohnya macam ni, perkataan jahat. Perkataan jahat tu, kalau dekat Sabah, bila seseorang sebut, jahat ni jalan raya. Jahat jalan tu, maksudnya jalan tu dalam keadaan yang teruk. Jadi itu sangat berbeza dengan istilah bahasa kita di bahasa Melayu yang lurus lah. Itu baru satu perkataan. Itu belum masuk perkataan-perkataan yang lain. Yalah, maksudnya perbezaan bahasa tu di sesuatu tempat tu agak berbeza dengan cara pemahamannya. Ya. Contoh macam bahasa Indonesia, kalau di sini kita panggil, kita nak pusing-pusing. Maksudnya kita nak pergi jalan-jalan. Tapi bila kita di Indonesia kata, Pak nak pusing mana ni? Dia akan maksud pusing di Indonesia pening. Jadi perbezaan bahasa tu memang perlu difahami lah bagi, maksudnya setiap pendakwah tu di mana-mana lokasi pun dia turun, dia kena tahu dan dia kena faham bagaimana perbezaan bahasa, bagaimana adat dan budaya. Jadi itu antara tips lah yang agak perlu difahami oleh setiap pendakwah. Ustaz Syazwan kita dah hilang sekejap lah. Jadi saya terpaksa tuju lagi soalan pada Aisyah. Sepanjang Aisyah dah berada di Sabah, menjalankan aktiviti dakwah di sana, mungkin Aisyah ada cerita ataupun kisah inspirasi apa yang menyebabkan Aisyah terus nak duduk dalam situasi dakwah ni? Kisah-kisah inspirasi ni
pada saya tu sangat banyak lah. Sangat banyak. Dan yang sangat memberi pada saya orang kuat lah yang memberi hati saya buat jadi lebih kuat untuk berada di Sabah tu, terutamanya adalah ibu dan ayah saya. Umi saya sendiri memeluk Islam pada tahun 1980-an. Dan bila dia masuk Islam, dia lama berada di Semenanjung. Kemudian baru dia balik ke Sabah dan meneruskan kerja-kerja dakwah. Waktu saya mula balik ke Sabah, saya tak pandai driving lagi. 2016 tu. Umi kata, di sini tiada kereta OKU untuk kau. Maksudnya Sebab apa saya tu? hanya boleh memandu kereta auto. Saya tak boleh bawa kereta manual. Baik. Jadi Umi kata kereta auto tu kereta OKU. Bukanlah untuk merendahkan OKU, tidak sesekali. Tapi untuk saya, untuk peribadi saya, maksudnya Umi kata sepatutnya kau boleh buat lebih. Kenapa kau perlu hadkan pergerakan kau? Jadi tahun 2006 pada tu 2017 tu saya masih belum pandai memandu kereta manual lagi. Memang banyak tempat yang pergi tu Umi, abang atau kakak akan drive. Ayah memang tak boleh drive. Tapi ada satu keadaan tu yang mana saya selalu tengok. Bila Umi perjalanan tu mula daripada awal pagi. Kadang daripada subuh atau sebelum subuh lagi kami dah bergerak keluar rumah daripada Kota Kinabalu, Nikas. Kami dah bergerak keluar rumah untuk ke satu-satu kampung. Kadang perjalanan tu makan masa 6 jam, 2 jam untuk sampai ke kampung-kampung tersebut. Dan masa kami untuk berada di kampung tu sangat sekejap. Dan Umi adalah orang yang boleh berbahasa dalam banyak bahasa suku kaum. Itu saya sangat respect dengan dia lah. Yang mana saya banyak belajar kaedah-kaedah dakwah ni daripada Umi, daripada apa yang dia buat. Umi tu mak saya sendirilah. Bila Umi dah drive lama, 6 jam, 7 jam kadang-kadang sampai ke satu-satu tempat, sahabat-sahabat dakwah yang lain tu boleh bercakap dengan masyarakat kan. Tapi masyarakat tu senang untuk bercakap dengan Umi sebab Umi tu sendiri mualaf dan Umi lebih faham situasi mereka, yang mana Umi juga faham tentangan yang mungkin mereka hadapi, kesusahan yang mungkin mereka hadapi, yang mereka tak boleh nak cerita dekat kita, yang kita pun mungkin tak faham. Kalau mereka cerita kita, mungkin kita pun tak faham situasi tu. Lagi-lagi bila pergolakan tu pergolakan dalam hati, yang mana bila melibatkan akidah apa semua, itu sangat berat lah. Dan bila sampai keadaan-keadaan macam tu, nak tak nak memang diorang akan bercakap dengan Umi saja. Tapi bila Umi walaupun dia dalam keadaan penat, saya tak nampak dia penat langsung. Dia boleh turun bergaul dengan masyarakat sepanjang tempoh tu. Lepas tu mungkin ayah akan ada beri tazkirah atau sahabat-sahabat dakwah yang lain akan beri tazkirah apa semua. Tapi keadaan tu menampakkan yang Umi tu tak ada rehat. Dakwah ni bukan masa untuk berehat-rehat. Itu yang saya belajar dalam banyak perjalanan dakwah ni. Dakwah tu bukan berehat-rehat lah. Dan bila dah habis program di situ, kita akan balik semula, yang mana Umi ni juga yang akan drive semula. 6 jam, 7 jam perjalanan. Dan masa tu yang membuatkan saya rasa saya terdesak sangat untuk belajar memandu kereta manual. Yang mana sebelum tu saya tak reti. Dan rupanya bila saya dah pandai kereta manual, rupanya lah baru saya tahu
saya lah yang Allah beri peluang untuk banyak ganti gerak kerja yang Umi dah buat. Allah. Ayah dah buat juga. Yang mana waktu-waktu yang kita sangat lemah, sebab bukan semua keadaan kita gembira. Kadang kita ada tentangan daripada masyarakat apa semua. Waktu tu mental kita akan rasa sangat down. Kadang bukan tentangan tapi orang-orang sekeliling yang buat masalah dengan pergerakan kelancaran dakwah apa semua. Yang itu membuatkan kita sangat down, kita pressure. Tapi komentar-komentar yang saya akan dapat daripada guru-guru dakwah di Sabah tu, Masya Allah, itu bukanlah sesuatu yang melemahkan semangat. Bahkan itulah saya sebut dunia dakwah ni bukan dunia berehat-rehat lah. Okey, baik. Itu Syazwan dah kisah ada bersama kita. Okey, itu kisah inspirasi daripada Aisyah lah, yang mana kalau audiens memahami ni, memang inspirasi Aisyah ni banyaknya daripada ibu dan juga ayah beliau. Itu kalau daripada saudari Aisyah lah, Ustazah Aisyah. Untuk Ustaz Syazwan pula, apakah kisah inspirasi yang menyebabkan Ustaz Syazwan boleh terus duduk dalam bidang dakwah ni, khususnya terus membantu masyarakat dakwah di Sabah? Yalah, apa yang kita sedia maklum, macam Aisyah, keluarganya ada di Sabah. Macam Ustaz Syazwan ni, keluarga ada di Kedah. Jadi jarak perhubungan tu sangat jauh, dan nak berjumpa keluarga ni pun mungkin dengan kos biaya penerbangan tu mungkin setahun tu 2-3 kali. Jadi apa yang menyebabkan inspirasi Ustaz Syazwan untuk terus berdakwah, khususnya di bumi Sabah ini? Okey, terima kasih kepada moderator. Minta maaf lah tadi terkeluar tak tahu pasal apa tiba-tiba. Mengenai kekuatan yang saya hadapi, yang saya tempuhi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dorongan daripada kedua ibu ayah saya, isteri dan juga keluarga lah. Anak-anak juga memainkan peranan untuk saya terus kuat mengorak langkah. Dalam pada masa yang sama, bila saya berjauhan dengan keluarga, saya minta doa pada ibu dan ayah saya. Kata ibu, doakan abang. Ayah, doakan abang. Sebab saya yakin bila saya dapat doa daripada ibu, memang saya jadi rasa sebab lah. Sampai pada satu tahap saya menitiskan air mata bila ibu saya sebut, abang buatlah apapun, ibu ayah redha. Allah menitis air mata saya pada waktu tu. Ni pun masa sebab Allah nak sebut kata doa ibu ni memainkan peranan yang sangat besar lah dalam kehidupan. Di samping saya cuba minta nasihat daripada guru yang ada di Kedah. Setiap kali saya balik, saya minta nasihat, Ustaz, guru bagi nasihat kepada saya macam mana saya nak terus kuat untuk menghadapi cabaran dakwah yang saya rasa sangat payah, sangat mencabar di dalam kehidupan saya sepanjang saya buat kerja dakwah, terutamanya di negeri Sabah. Satu pesanan yang saya dapat dan saya akan ingat sampai bila-bila, apa yang ente buat, ente ingat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Waktu tu macam kena pukul lah, kena hentak di dada. Allahu akbar. Sebab benda dakwah ni benda yang kita buat ikut jalan yang ditempuhi oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang terdahulu, bukan satu perkara yang mudah. Sebab saya duduk di sana dalam keadaan kita ni jauh daripada suasana kehidupan beragama. Kita yang faham sikit ni kadang tu berasa down. Untuk makluman saudara moderator dan saudari Ustazah Aisyah pun, saya pun banyak jugalah minta nasihat. Dan dalam satu keadaan, dalam satu ketika, saya rasa down, saya rasa lemah. Sebab kita jauh pada keluarga. Aku ni nak buat apa? Sampai pada satu tahap, saya minta lah, kebanyakan saya rujuk kepada ayah anda, Ustazah Aisyah sendiri, Fadil Ustaz Haji Abdul Halim Abbas. Saya minta Ustaz, minta nasihat sikit lah. Apa yang saya patut buat, apa yang saya perlu buat untuk menyantuni orang-orang di dalam Sabah. Sebab kita kena ingat mereka ni
tidak sama keadaan mereka di seperti mana kita di Semenanjung. Dan mereka yang ada di Sabah ni, walaupun mereka jauh ke belakang, tapi kita kena ingat mereka ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu santuni. Walaupun dia Islam ke bukan Islam ke, kita kena anggap mereka ini sebahagian daripada keluarga kita. Jadi wallahualam. Ustaz mungkin ada tambahan soalan pada Ustaz. Dan Aisyah pun mengalami situasi ini sepanjang pandemik dan sebelum pandemik pun, antara aktiviti dakwah ni adalah memberi bantuan, memberi pertolongan ataupun memberi bantuan bersifat makanan. Ada tak sampai satu ketika kadang-kadang tak ada bantuan masuk kepada Ustaz, tapi Ustaz terpaksa mengeluarkan dana biaya daripada sendiri dan sampai satu ketika mungkin Ustaz kehabisan dana tu. Jadi apa yang Ustaz cuba lakukan untuk membantu? Sebab yang meminta pertolongannya ramai. Okey, apa yang saya buat untuk makluman moderator dan saudari Aisyah ni, sampai pada satu tahap bila kita cuba bantu orang kampung terutama dalam pandemik COVID-19 ni, dalam keadaan kita ni tak ada duit sebenarnya. Jadi saya terpaksa buat satu keputusan, terpaksa minta tolong pada sahabat-sahabat yang ada di Semenanjung, hang kena tolong aku. Hampa ada duit ringgit gaji dan sebagainya, boleh tak berkongsi rezeki dengan masyarakat kampung yang berada di Pulau Banggi. Saya buat hebahan, saya buat iklan di Facebook dan sebagainya. Dan Alhamdulillah sikit sebanyak duit ringgit daripada sahabat-sahabat yang berada di Semenanjung, di Kedah dan juga di tempat-tempat lain. Ada juga bantuan daripada NGO, daripada luar negeri Sabah, dan di Sabah pun ada juga. Jadi saya buat satu keputusan bahawa mereka ini perlu disantuni dalam apa jua keadaan sekalipun. Sebab saya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak benda yang Allah Taala tunjuk jadi depan mata. Dengan syarat kita kena yakin, dengan syarat kita kena bulatkan i'tiqad kita pada Allah bahawa kita buat kerja agama ni sampai pada satu tahap Allah akan bantu kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Wallahualam. Baik, maksudnya kita kena ada satu i'tiqad dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan apa sahaja plan kita untuk dakwah ini. Jadi untuk yang terakhir, untuk kepada Ustazah Aisyah, apa perancangan dan juga hala tuju lah daripada pihak Aisyah dan juga daripada pihak Tarbiyatun Nisa dalam gerakan aktiviti dakwah di Sabah, khususnya pada tahun-tahun yang akan mendatang? Baik. Alhamdulillah, sejak saya balik ke Sabah, mula menetap semula di Sabah 2016, saya mula melaksanakan suatu yang menjadi bukan hanya impian saya dan mak ayah saya, tapi juga adalah impian seluruh masyarakat di Sabah, yang mana untuk mewujudkan sebuah institut pendidikan Islam yang berteraskan dakwah. Khusus kalau di pihak saya tu yang berteraskan dakwah lah. Yang mana sebelum kebanyakan mu'alaf fakta di Sabah sejak tahun 80-an lah. Bila masuk Islam, mereka akan ke Semenanjung mencari pusat pengajian dan mentarbiah diri supaya biasa dengan cara hidup Islam. Itu bukan suatu yang mudah, yang mana di kampung-kampung itu sangat jauh kehidupannya daripada cara hidup Islam. Bila seseorang nak masuk Islam dan dia mula dengan cara hidup Islam, dia kena ada satu bi'ah, ada satu suasana
yang membuatkan mereka yang mahu dengan cara hidup Islam ni kebanyakannya berpindah ke tempat-tempat yang ramai komuniti Muslim lah, yang mana kebanyakannya di Semenanjung. Tapi sejak tahun 2000-an, silap saya, Alhamdulillah, yang mana waktu tu pun kerajaan Malaysia banyak menghantar guru-guru agama daripada belah Kedah, Kelantan, Terengganu untuk berkhidmat di Sabah. Dan bermula daripada guru ni lah yang mewujudkan suasana bi'ah solihah di Sabah ni. Dan bila masuk ke tahun mula tahun 2010 ke atas, itu dah mula ada sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok. Walaupun tahap itu tak sampai dengan tahap pendidikan pondok di Semenanjung atau di Patani atau di Indonesia, suasananya masih sangat jauh. Saya boleh cakap suasananya masih sangat jauh. Yang mana kita akan biasa dengan kedatangan tetamu-tetamu dengan berpakaian tak menutup aurat, itu sangat biasa. Tapi ada juga yang ajib dalam suasana-suasana yang terdekat ni, dalam tahun dah 2020. Kadang yang bukan Islam datang dekat kita, di tempat kita pun, mereka dah boleh faham. Suasana tu dah mula wujud. Yang mana, bila sampai ke tempat ni, perlu berpakaian yang lebih sopan. Tak boleh bercakap dengan bahasa yang agak kasar. Dan perlu meninggalkan tabiat-tabiat lama, tabiat-tabiat yang buruk juga sebenarnya, yang tak cantik lah. Maksudnya bila wujud sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok, tahfiz semua di Sabah, ini seperti satu benih yang disemai, yang mana bangkit kepada masyarakat. Contohnya kita letak satu pondok, Tarbiyatul Nisa sendiri. Kami berada di kawasan minoriti Muslim. Tapi bila wujud Tarbiyatul Nisa di situ, kami melihat suasana yang sangat baik daripada masyarakat. Yang mana suasana tu bukanlah kita kata kita mengubah masyarakat yang Islam kepada beragama Islam, tidak. Tapi suasana masyarakat itu adalah daripada masyarakat yang kurang baik kepada masyarakat yang lebih baik. Saya bawa contoh satu madrasah di Tanjung Aru, Madrasah Miftahul Ulum, yang mana sekeliling pondok tu waktu tu, madrasah tahfiz waktu tu, adalah kawasan dadah. Kawasan tinggi kes-kes jenayah. Tapi bila ada pondok di situ, walaupun makan tahun, tapi sedikit sebanyak, itu sangat merubah suasana masyarakat sekeliling. Dan di pondok itulah, bila kita mula dengan kaedah dakwah kebajikan ni, apa semua, masyarakat mula datang kepada pondok. Yang mana inilah yang kita dan kita wujudkan suasana itu. Dan kita berharap dengan wujudnya pondok-pondok pesantren di Sabah yang sekarang masih tingkat rendah, kami berharap keadaannya akan datang, kita akan mewujudkan institusi Islam yang melahirkan pendakwah yang berkemahiran, yang boleh bermasyarakat dalam banyak bahasa, dalam banyak budaya, dan boleh terjun duduk di kampung-kampung pedalaman. Kalau sekarang keadaannya masih celup, tapi sekarang kita nak benda lebih serius. Masyarakat perlu memandang hal ni, dan pendakwah sendiri perlu memandang hal ni dengan lebih serius. Yang mana dakwah sekarang kita dah tak boleh lagi nak duduk sekejap-sekejap dengan masyarakat. Kita perlu duduk bergelumang dengan masyarakat.
Itu. Maknanya setiap kali aktiviti dakwah yang kita laksanakan tu tidak boleh ada tersenggol. Maknanya kita kena ada selalu follow up. Kalau tidak, kita mesti ada tim lah daripada kita yang meneruskan kegiatan dakwah tersebut. Jadi apa yang Aisyah beritahu tadi, perlunya aktivis yang ada ilmu, dan bukan saja berilmu, malahan kena ada kemahiran dan juga kena ada kesefahaman bersama dengan masyarakat yang didakwah itu. Jadi untuk yang terakhir ini, insyaAllah kita nak tahu jugalah daripada Ustaz Wan, bagaimana perancangan daripada Ustaz Wan untuk masa depan, pada masa akan datang, dan juga harapan dalam dakwah, dalam medan dakwah ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya yang sangat tinggilah, nak mengharapkan Bumi Sabah satu hari nanti akan menjadi sebuah negeri yang masyhur dari sudut ilmu, dan masyarakat sekelilingnya itu mengamalkan ajaran Islam yang sebenar yang ditunjukkan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Saya nak ada sebuah institusi pendidikan lah, macam mana yang disebutkan oleh Saudara Aisyah tadi. Perlunya ada pusat pendidikan yang mendidik dan juga menterbiah anak-anak tempatan untuk menguasai ilmu agama, dan pada masa yang sama menguasai gerak kerja yang berkebajikan dan meneruskan dakwah kepada masyarakat sekelilingnya. Dan pada masa yang sama juga, kita mintalah kepada sahabat-sahabat yang ada di Semenanjung, rakan-rakan yang berkeinginan untuk menyentuni mu'alaf saudara baru kita yang masih lagi belum Islam dan sebagainya. Saya jemputlah mereka untuk datang ke negeri Sabah untuk melihat suasana ini yang mungkin tidak ada di tempat kita. Mana kata kita keluar daripada kepompong keselesaan kita ni, pada masa yang sama kita jenguklah saudara kita yang ada di negeri Sabah. Sabah ni sangat dekat dengan orang-orang yang ada di Semenanjung ni. Kalau sebut kata Sabah, orang kita ni lebih sepak nak memberikan sumbangan, nak memberikan zakat dan sebagainya. Ada juga mereka ni, ada anak-anak dari negeri Sabah ni nak belajar ke Semenanjung. Ada di kalangan mereka ni sanggup ambil jadikan sebagai anak angkat, bagi pelajaran, bagi di sudut kemudahan dan juga macam-macam lagi lah kesenangan. Dan akhirnya mereka ini jugalah yang akan balik ke kampung halaman untuk menyebarluaskan dakwah. Dan akhirnya mereka yang asalnya belum lagi Islam ataupun mereka yang asalnya Islam kembali mengamalkan ajaran Islam yang dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang besarlah harapan kami lah, saya dan juga sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sinar Islam seperti mana di negara Madinah itu juga boleh berada di negeri Sabah. Wallahualam. Amin, insyaAllah. Allahualam. Terima kasih kepada panel-panel kita pada pagi ini, pada Ustazah Aisyah, kepada Ustaz Syazwan. Dan saya kira perjalanan dakwah bukan sahaja di Sabah, malahan di negara kita di Malaysia ini masih lagi panjang dan perlu diteruskan untuk kita menerapkan bi'ah apa yang dikatakan oleh panel kita tadi pada Ustazah Aisyah dan juga Ustaz Syazwan berkenaan bi'ah dan suasana itu perlu diwujudkan sentiasa agar Islam itu tidak mati, agar Islam itu tidak malap, tidak suram di pandangan masyarakat. Jadi insyaAllah kepada semua para penonton yang setia bersama siaran langsung dengan kita pada pagi ini, mudah-mudahan majlis ilmu kita pada hari Jumaat yang penuh barakah ini menjadi hari yang sangat bermakna, menjadi hari yang mulia, hari yang penuh barakah dalam kehidupan kita insyaAllah. Dan saya promosi jugalah kepada sahabat-sahabat di luar sana, sekiranya ada yang ingin membantu gerak kerja di Sabah sana, boleh berhubungan terus dengan Ustazah Aisyah kita dan juga boleh berhubungan terus dengan Ustaz Syazwan untuk apa sahaja aktiviti dakwah di sana, dan mungkin boleh juga lawat page Pondok Tarbiyatun Nisa yang diuruskan oleh Ustazah Aisyah bersama dengan pimpinan-pimpinan di Tarbiyatun Nisa di Sabah sana, dan juga boleh mengambil maklumlah apa-apa gerakan aktiviti dakwah yang dilaksanakan oleh Ustaz Syazwan. Boleh tengok Facebook Ustaz Syazwan sendiri, apa gerak kerja mereka yang mereka laksanakan di sana, dan sekiranya
ada persoalan-persoalan bagaimana nak membantu ketika pandemik ni, bagaimana nak menolong mereka yang dalam keadaan kesempitan di sana, dan mungkin ada perancangan untuk korban dan juga dakwah-dakwah selanjutnya di Sabah nanti, boleh terus rujuk bersama dengan Ustazah Aisyah dan juga Ustaz Syazwan, insya-Allah. Jadi saya kira sampai sini sahaja perbincangan kita, bicara da'i kita pada hari Jumaat ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala keburukan itu datang daripada saya, daripada Tuan Moderator, dan saya memohon maaf kepada semua penonton di atas kesilapan teknikal daripada pihak dakwah Backpackers Malaysia dan sedikit kelewatan dalam bersiaran langsung pada pagi ini. Dan juga saya memohon maaf pada panel-panel kita, pada Ustaz Syazwan dan juga Ustazah Aisyah dalam kekurangan kami dalam membuat penyiaran pada pagi ini, dan mudah-mudahan akan kami tambah baikkan lagi untuk pada masa-masa akan datang. Jadi sekian sahaja untuk pagi ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.